Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini tim kami di Pulau Pinang, saya pun mewakili NGO Galas dan juga ni aktivis Pulau Pinang, Mamu Azmi dan Mamu Papu, Tri Mamu. Kami dah buat laporan terhadap individu yang menghina agama Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya pun nak cakap saya akan bagi saya pass kepada Mamu Azmi dulu untuk Mamu Azmi nak cakap sikit tentang kenapa benda ni berlaku. Kenapa benda ni berlaku dan siapa yang perlu apa benda yang kita perlu perbaikan. Jadi insya-Allah saya akan jemput Mamu Azmi dulu, kita bagi Mamu Papu. Okey. Kita buka Bismillah, kita buka Bismillah juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekejap kita bagi bomba lah dulu semua kawasan-kawasan aktif. Okey, macam. Okey, terima kasih kepada semua netizen share video ni supaya boleh sampai ke semua tempat. Insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menyokong di belakang tabir, di luar tabir, netizen yang share. Apa saja kerja buat tuan-tuan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berhimpun di hadapan IPD Bandar Perda. Kepala IPD Bandar Perda Permatang Pauh dalam Parlimen P44. Kita nak beritahu dalam Parlimen P44 ini adalah diwakili oleh Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Kita nak kait satu situasi yang mana hari ini begitu ramai individu bangkit untuk menghina Islam, bangkit melawan, bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Hari ini kita nak bagi penjelasan kepada semua netizen. Kita share, kita nak beritahu rakyat Malaysia, kita kena sedar kita berada di Malaysia yang mana Malaysia ni diwujudkan, dah ada perlembagaan Malaysia yang telah mengiktiraf Islam sebagai agama negara. Islam is the religion of federation. Perkara 3/1 telah mengikat Islam sebagai agama negara. Kalau rasa nak berkahwin, campur dan sebagainya, keluar. Dalam kerajaan Malaysia beritahu aku nak keluar, aku nak duduk di India. Nak menikah dengan siapa mampu pergi lah. Tetapi bila hang duduk di negara kita terikat dengan undang-undang. Undang-undang dia dalam perlembagaan. Perlembagaan telah mengiktiraf Islam. Another religion, mana-mana agama, nak praktik agama, tidak ada masalah. Praktiklah dengan agama masing-masing dengan syarat aman dan damai kepada Islam. Yang ini sepatutnya yang wujud di negara kita. Tetapi malang apabila segelintir puak-puak ada bangkit, tumbuh bagaikan cendawan. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kenapa bangkit tumbuh bagaikan cendawan golongan-golongan yang liberal, pluralism agama, menyamaratakan agama ini sama. Kita bukan kata kepada bukan Islam, non-Muslim, kita kata dekat Muslim, orang Islam pun ada perangai yang kita kata mempunyai mentaliti liberal, mempunyai mentaliti mentaliti pluralism agama, menyamaratakan agama adalah sama. Kenapa golongan-golongan ini bangkit dan hari ini berani bersuara? Sebab apa? Sebab individu-individu yang hari ini sebelum ini memperjuangkan hak asasi manusia yang mana telah membansuhkan ISA, hari ini punca dia kesan buruk kepada negara kita adalah bila kemansuh-mansuhnya ISA. Tidak lagi wujud ISA menyebabkan hari ini golongan-golongan yang mana hari ini nak membawa ideologi-ideologi seperti golongan-golongan LGBT yang diiktiraf oleh pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik korup seperti mana di Parlimen Permatang Pauh. Ini yang kita nak malamkan, ini yang kita nak nyatakan dalam himpunan-himpunan kita. Laporan polis yang kita buat, dalam tujuan laporan polis kita buat, menyatakan keprihatinan kita untuk menjaga Islam sebagai agama negara. Ini ahli politik. Tunggu sahabat-sahabat, netizen, rakyat Malaysia. Kita kena pastikan ahli parlimen yang kita nak bangkah, adun yang kita nak bangkah, pastikan mereka ini tidak mempunyai ideologi liberal dan juga pluralism agama. Yang ni yang sepatutnya wujudkan kembali, wujudkan semula ISA. Kena memastikan ini golongan-golongan liberal, golongan-golongan Syiah tidak akan bangkit untuk membawa ideologi LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Aliran pemikiran liberal yang akan membawa menyamaratakan semua agama adalah sama. Ini adalah sangat-sangat bahaya kepada umat Islam. Yang mana mereka akan kata apa? Tak ada masalah apa? Semua agama membawa kebenaran. Apa itu?
Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam lebih tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Ini yang patut kita bawa, pendekatan akidah umat Islam. Yang ni yang patut diserapkan, dan pemimpin-pemimpin kena alert. Kena jangan saja berpolitik untuk biang golongan-golongan hari ni anak-anak muda terpesong akidahnya. InsyaAllah saya akan bagi peluang kepada sahabat-sahabat lain. InsyaAllah ini yang kita harapkan, supaya individu-individu lain, sahabat-sahabat lain boleh berfikir. Kenapa aliran pemikiran liberal ini sangat bahaya? Kenapa aliran pemikiran pluralism agama ini sangat bahaya? Inilah golongan-golongan pemimpin yang jahat yang ada di negara kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedih betul-betul. Saya tengok Syekh baru 859 orang. Kita nak berjuang, hampa kami berdiri tengah panas ni. Baru 859 orang tengok. Hampa tahu di share ke? Tolong share kawan-kawan. Share, sebarkan apa yang kami nak cakap. Tengah panas kami berdiri, kami buat report. Kami bercakap untuk perjuangan Islam. Hampa pun tak boleh ke share? Main tak, tolong share saja. Perjuangan dulu, tok nenek kita angkat senapang, tembak orang. Lah ni tak boleh tembak. Share saja. Share pun susah. Hampa nak berjuang, baik, jangan berjuang terus. Baik. Share dulu. 945 kita minta 1000 lah ni. Mamu nak kata apa lah ni? Mamu nak kata apa? Dia lelaki tu nama apa? Lelaki yang dalam video YouTube tu, yang Happy Family, pengasas Happy Family Malaysia tu. Dia kata apa? Oh, agama Hindu tidak ada promosi. Saya nak bagi tahu agama selain pada agama Islam, tak mana-mana agama tidak boleh promosi. Sebab apa saya kata macam tu? Dalam perlembagaan tulis macam tu. Hanya agama Islam yang boleh menyebarkan dakwah. Agama lain tak boleh. Itu tertulis kan. Saya boleh bagi contoh. Apa contoh dia? Biasa dengar ada apa-apa macam kata orang Hindu punya bacaan doa dalam ini, tak ada. Hanya ada azan saja. Itu adalah menunjukkan Islam adalah agama rasmi. Agama rasmi dan persekutuan. Agama persekutuan. Macam rasmi yang kata hari-hari duk rasmi. Agama persekutuan. Tanah Melayu. Jadi azan di TV menunjukkan lambang kemegahan Islam. Jadi agama lain tidak boleh dipromosi, hanya Islam saja. Tapi agama lain bebas beragama, menyebarkan dalam kawasan mereka dengan syarat aman dan damai terhadap Islam. Jadi hampa kena faham benda tu. Jadi dia kata agama Hindu, you nak promosi, you balik India promosi, tak ada masalah. Di Malaysia, di kalangan hampa yang duduk dalam kuil apa ke, boleh nak baca doa ikut cara Hindu, tak ada masalah. Di Malaysia tak boleh. Yang tu kena tahu. Mungkin tok nenek hampa tahu, hampa saya tak tahu lah ni. Dan dalam tu pun dia sebut orang India Muslim ni lebih teruk. Saya nak tanya dekat ni. Saya bukan tuju kepada semua orang India, kena faham. Saya bukan tuju kepada semua kawan-kawan India. Saya tuju kepada pengasas Happy Family Malaysia ni. Apa yang hang kata India Muslim teruk sangat? Kita nak tahu. Jadi jangan pandai-pandai nak cakap. Sebab tu polis duk cari yang lain ni. Cakap pandai tak guna. Lah ni bagus 1,600 orang dah. Kita mau 3,000. Tak boleh ke bagi 3,000? Bukan kita minta apa, kita minta apa, tolong share saja. Tambah lagi. Dalam masa yang sama, kalau nak, dia berkata nak bawa orang, kita nak tahu, kita minta PDRM. Kita minta PDRM siasat. Siapakah? Dia kata ini. Ramai Melayu mau masuk agama Hindu berjumpa dengan saya. Dia bukan dengan saya, dengan pengasas Happy Family Malaysia. Kita nak polis siasat. Siapakah individu orang Melayu yang nak masuk agama Hindu? Kita minta polis siasat benda ni. Kalau benda ni, kalau dia tak sebut, kalau tak ada, merasakan pokok bergoyang. Jadi orang ni sanggup sebut dan berani sebut ada orang Melayu yang nak masuk agama Hindu. Kita minta PDRM siasat perkara ini dengan tegas. Sebab itu laporan, lebih 50 laporan dibuat di seluruh Malaysia. Jadi kita minta PDRM tidak sia-siakan laporan yang dibuat oleh kami. Semua orang, lebih daripada 50 orang ni, minta siasat. Siapakah individu yang nak masuk sangat agama Hindu, kami pun nak tahu siapa dia.
Saya minta Tok Singa tambah teh pula. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua pada share semua. Jadilah inilah perjuangan kita tuan-tuan. Apabila agama dan bangsa tanah Melayu kita, tanah Malaysia kita digugat, kita akan bangkit tuan-tuan. Kita bukan resis perkauman. Kawan-kawan saya ada daripada India, kawan-kawan saya daripada China tuan-tuan. Tapi kita tak edip bergaduh sebab apa? Masing-masing boleh menghormati agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Jadi pakat-pakat jaga agama masing-masing. Tak payah campur hai orang lain. Kalau orang Islam hina agama Hindu pun, kita pun akan marah. Sebagai orang Islam, sebab itu bukan ajaran Islam. Allah Ta'ala kata dalam Quran banyak, jangan menghina agama-agama sembahan-sembahan orang lain. Dan apabila orang individu daripada agama Islam menghina bukan Islam pun, kita akan marah. Tapi hari ini cukup marah, memang kita marah dan kita geram. Dia berani bercakap dengan begitu hebat. Dia mengajak cara untuk murtadkan umat Islam di Malaysia ni. Jadi memang kita takkan biar tuan-tuan, dan kita minta PDRM begitu tegas tangkap individu ni yang cukup biadab dan cukup kurang ajar, cukup resis. Dia nak bawa nak tunjuk kata Malaysia ni sebenarnya teruk. Nak masuk agama lain kena pergi Indonesia, pergi Singapura. Lepas tu hina Kaabah. Kata ada berhala. Di mana ada berhala? Jangan kamu campur langsung hai orang Islam. Kami tak biasa mempertikaikan agama-agama kamu. Kami tidak mempertikaikan sembahan-sembahan kamu. Dan kamu juga tidak boleh mempertikaikan apa yang kami sembah. Itu saya beritahu. Cukup melampau individu ni. Dan saya pun yakinlah ramai orang-orang India, orang Cina pun tak setuju dengan ni. Apa nama, saya pun tak tahu nama dia ni. Jadi kita harap PDRM, dan kita juga, saya menyokong penuh kenyataan Mahmud Azmi kita bahawasanya ISA perlu diwujudkan kembali. Barulah pemikiran-pemikiran begini ataupun pergerakan-pergerakan penganas seperti LLTTE ke, mana-mana dari ISIS ke, mana ke, kita tak mau. Tak kira daripada agama mana sekali pun tuan-tuan. ISIS ke, LTTE ke, kita tak mau. Dan kita minta kerajaan hari ni di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu wujudkan balik ISA yang seperti mana Tun Mahathir buat dulu. Jadi itu saja saya boleh beritahu. Saya nak bagi last point. Saya passing kepada Mahmud Azmi, insya-Allah. Okey, tinggal lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, insya-Allah sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menonton, yang share video ni. 2564 orang yang menonton sekarang. Share video ni sampai kepada semua. InsyaAllah, seperti mana Tok Singa dan Mahu Parpu kata, kita bercakap pada tiket undang-undang. Kawan-kawan kita ramai di kalangan bukan Islam. Keharmonian negara kita terjamin. Sangat-sangat harmoni di negara kita. Kenapa ada individu-individu yang resis, yang sangat-sangat mulut capui macam budak-budak ni? Hari ni kita buat report individu ni, kita nak pastikan polis pergi angkat, boleh pergi tangkap, dakwa individu ni supaya dia bawa satu fahaman memecah belahkan masyarakat. Satu lagi, kita nak bagi peringatan kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri dan juga semua mufti-mufti negeri. Tak kira di mana saja mufti-mufti yang ada negeri dalam Malaysia ini, tolong siasat statement yang dikeluarkan oleh individu yang mengatakan ramai individu-individu ini telah menelpon beliau untuk bercakap untuk keluar daripada Islam. 2012 apabila Datuk Hassan Ali, mantan Exco Agama Islam Negeri Selangor, telah dipecat, telah difitnah macam-macam kerana dia menyatakan individu-individu murtad ini berlaku, isu murtad ini berlaku, tetapi dia ditomah, difitnah dan sebagainya. Tetapi hari ini individu yang kita buat laporan terhadap beliau, dia mengatakan ramai Muslim Melayu menelpon beliau untuk keluar daripada Islam. Hari ini patut disiasat, patut dinasihati. Kenapa perkara-perkara ini berlaku? Menyebabkan anak-anak muda terpesong akidahnya. Dan kefahaman Islam liberal ini menyelinap masuk kepada netizen anak-anak muda pada hari ini, yang mana pluralisme agama yang telah ramai orang berfikir dengan menggunakan pluralisme agama ini, menyamaratakan semua agama adalah sama. Sangat bahaya. Ini patut diambil tindakan oleh semua mufti-mufti, YDP Majlis Agama Islam. Siapa yang berkenaan untuk menjaga akidah umat Islam? Dr. Zulkifli Al-Bakri, Saibul Samah kita, insya-Allah harap perkara yang demonstrasi ataupun apa saja yang kami buat pada hari ini sampai ke telinga beliau, untuk sama-sama kita menasihati, membimbing umat Islam ke arah yang benar dan mengambil tindakan kepada individu, segelintir individu yang membawa perpecahan yang berlaku pada hari ini. Insya-Allah ini yang kita harapkan. Pastikan wujudnya semula
ISA dan mansuhkanlah SOSMA ni, undang-undang yang longgar yang boleh membebaskan LTTE dengan begitu senang. Agak longgar SOSMA ini. Kembalikan wujudnya semula ISA untuk kita pastikan golongan-golongan yang boleh memudaratkan negara ini ditangkap dengan senang, ditangkap tanpa dibicarakan, dibawa terus ke Kemunting untuk di soal siasat dinasihati. Ini yang kita harapkan kepada kerajaan Malaysia. InsyaAllah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat dah menonton 3,100, 3,010. Dan insyaAllah share video ni supaya sampai. Hari ini kami berdiri di sini untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan keharmonian semua bangsa yang ada di negara ini. Untuk kita wujudkan satu kaum bumi putera, rakyat di bumi Malaysia ini berbilang kaum yang boleh hidup macam bermasyarakat majmuk di negara kita. InsyaAllah sangat dicemburui oleh negara-negara barat kerana Malaysia ini sangat makmur dengan semua orang boleh duduk dalam satu negara. Yang ini yang kita harapkan, insyaAllah. Kita harapkan semua sahabat-sahabat share video ni untuk sampai kepada semua. Sebab ada yang menyampaikan kata-kata dari keluar daripada mulut kami ni ikhlas untuk kita bawa perjuangan mendaulatkan agama di muka bumi Malaysia. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! 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 Jadi alhamdulillah tuan, selesai semua ni. Jadi itulah mesej-mesej yang kami cakap ni, harap sampai kepada menteri-menteri supaya kita punya kedudukan Islam terjamin. Kita berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air kita. Tidak ada mana-mana sangkut paut dengan politik tuan-tuan. Tak kira yang mana salah, yang mana tak betul, kita akan tegur. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita harap individu ni ditangkap segera dan dihukum. Kita tak mau ada satu permohonan maaf pun, kita tak mau. Kita nak dia dihukum dengan setimpalnya. Dan kita nak kita jaga masing-masing lidah masing-masing, tangan-tangan kita masing-masing. Sebab apa? Takut-takut kita terlampau marah, kita mengguriskan kawan-kawan kita daripada kaum-kaum lain. Sebab apa? Kita agama Islam cukup harmoni, cukup best. Sebab tak mengajak resis tentang untuk kutuk agama-agama lain. Tidak. Kita membawa kepada akhlak yang Nabi kata, aku datang dengan akhlak. Jadi insya-Allah itu saya tuan-tuan. Saya sudahi dan saya doa pada tuan-tuan semua, semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan. Yang share, tolong share, yang sokong semua. Jadi doakanlah untuk kami. Jika ada silap dan salah kami mohon maaf. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.